Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyeru umat Islam untuk bersama rakyat Lebanon dan Hezbollah dalam menghadapi kejahatan rejim Israel. Beliau mengutuk dasar Israel yang disifatkan berpandangan sempit selepas melancarkan serangan bertubi-tubi terhadap Lebanon dan membunuh pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah. Pernahkah anda mendengar tentang sebuah kumpulan yang dianggap pahlawan di satu sisi, tapi kontroversial di sisi lain? Inilah Hezbollah, sebuah kelompok bersenjata yang berpengaruh di Lebanon dan Timur Tengah. Di awal video ini, mari kita selami sejarah awal dan tujuan sebenar Hezbollah. Mengapa kumpulan ini muncul dan bagaimana mereka begitu kukuh bertahan dalam gelombang geopolitik yang rumit? Sejarah Hezbollah bermula pada tahun 1982 saat pencerobohan Israel ke Lebanon. Pada saat itu, sekumpulan rakyat Lebanon yang terkesan mula membentuk kumpulan bersenjata untuk mempertahankan tanah air mereka. Dengan berlandaskan semangat dan inspirasi revolusi Islam di Iran, mereka akhirnya berkembang menjadi organisasi besar bernama Hezbollah atau Parti Allah. Walaupun pimpinan mereka dari kelompok Syiah, Parti Hezbollah juga dianggotai oleh Islam Sunni dan Kristian yang sama-sama terkesan akibat dari pencerobohan dan penjajahan Israel. Namun, adakah hanya semangat yang menggerakkan mereka? Hezbollah memiliki struktur organisasi yang kukuh dan melibatkan pelbagai bidang, bukan sekadar militer. Menariknya, mereka terlibat dalam bidang pendidikan, pembangunan sosial, bahkan ekonomi, menyediakan bantuan kepada masyarakat Lebanon. Ini menjadikan mereka lebih dari sekadar organisasi bersenjata. Hezbollah bagaikan satu kerajaan mini yang mendukung rakyatnya. Tetapi, apa rahsia kekuatan mereka yang terus bertahan? Dalam aspek militer, Hezbollah dianggap antara kumpulan bersenjata paling terlatih di Timur Tengah. Mereka memiliki strategi pertahanan yang canggih dan mendapat sokongan teknologi ketenteraan dari Iran. Dengan pelbagai operasi gerila yang sukses, Hezbollah menjadi ancaman kepada musuh mereka. Bagaimana mereka melakukannya? Menurut pakar strategi Timur Tengah, sokongan daripada Iran merupakan faktor penting dalam kekuatan Hezbollah. Melalui latihan ketenteraan dan peralatan, Iran dilihat sebagai tulang belakang utama kekuatan mereka. Namun, bukan hanya Iran yang menjadi penyokong. Hubungan Hezbollah dengan Syria juga sangat erat. Dengan Syria sebagai sekutu penting di rantau ini, Hezbollah mempunyai akses langsung ke perbatasan strategik. Sebagai organisasi, Hezbollah tidak bebas dari kontroversi. Amerika Syarikat dan beberapa negara barat mengklasifikasikan Hezbollah sebagai organisasi pengganas, tetapi bagi sesetengah negara Timur Tengah, Hezbollah dianggap sebagai pembela hak rakyat. Mereka menganggap bahawa perjuangan Hezbollah adalah jihad melawan kezaliman. Perspektif berbeza ini menyebabkan imej Hezbollah berwarna-warni menjadi subjek perdebatan antarabangsa. Mungkinkah ini disebabkan ideologi yang berbeza? Namun, Hezbollah tetap teguh dengan ideologi Islam Syiah yang mereka pegang. Dalam beberapa ucapan pemimpin mereka, Hezbollah menekankan bahawa perjuangan mereka selaras dengan ajaran Islam, terutama dalam menghadapi kezaliman. Mereka sering mengutip ayat-ayat Al-Quran yang memanggil umat Islam untuk bangkit melawan kezaliman. Contohnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 190, Allah memerintahkan untuk berperang demi mempertahankan diri dari kezaliman. Ayat ini menjadi inspirasi bagi perjuangan Hezbollah. Di tengah dunia yang penuh konflik, masa depan Hezbollah menjadi topik menarik. Bagaimana mereka akan terus bertahan? Mampukah mereka mengekalkan pengaruh di Lebanon dan Timur Tengah? Mampukah mereka bertahan dengan tekanan dari Israel? Atau adakah ketegangan di rantau Timur Tengah pada saat ini akan menggugat kestabilan mereka? Sebagai umat Islam, kita perlu bersatu padu membina kekuatan atas nama Islam tanpa mengira perbezaan fahaman. Terlebih lagi pada masa getir seperti ini. Masa depan dan kepentingan umat Islam di Palestin perlu diutamakan, kerana musuh utama umat Islam pada masa ini ialah Zionis laknatullah. Wallahu alam bissawab.